Assalamualaikum semua, kembali dalam podcast Bola Sepak Bermaruah PBB episod 4. So sebelum kita aku nak kenalkan guest-guest hari ini, aku nak minta korang yang dah dengar setakat episod 3, subscribe, follow, like, share semua benda untuk podcast Bola Sepak Bermaruah di platform Altrajang. So korang boleh pergi Altrajang, channel Altrajang di YouTube, Instagram ada, TikTok ada, Facebook ada, Twitter ada, semua ada. Semua ada, okay? So jangan lupa sokongan anda semua amat bermakna buat kami di Altrajang. Okay, hari ini episod keempat, aku masih lagi tidak kesorangan. Dalam 30 minit ni aku ada dua guest, iaitu macam biasa Nasrun, Jang. Hello Malaysia. Dan juga kita ada guest baru, iaitu Ijat. No Ijat. Isaac, call me Isaac. Isaac Yeah. Baik Isaac. My stage name. My stage name. Okay, hari ni kita ada 3 topik. Yang pertama aku rasa yang paling panas ialah pertambahan pemain import. Kedua, kita akan cakap sedikit pasal Brandon Gunn dan juga Selangor. Dan ketiga, sebabkan kita pun Altrajang, kita back to our roots, kita cakap sikit pasal NSFC. So kita terus ke topik pertama. Baik. MFL hari itu ada umumkan yang musim baru ni nanti akan ada pertambahan kuota pemain import. Tambah seorang lagi. Sebelum ni kalau 5, sekarang dah jadi 6. Dan sebelum ni 5 beraksi di atas padang. Betul. Mengikut apa yang aku baca hari itulah. Betul. So sekarang dah 6. Ijat, memandangkan kau orang baru dan kau nampak nervous. Yeah. Kau setuju ke import jadi 6, Ijat? Dia sebenarnya benda pasal import ada 6 ni, ada bagus, ada tak bagus. Kalau contoh, kalau kita sembang pasal bagus dia lah kan, akan ada persaingan untuk local talent. Kalau yang buruk dia, kita punya national team akan kekurangan player. Okay. Terutama macam bahagian serangan dan defense, sebab kebanyakan team akan ambil serangan dengan defense import. Okay. Itu pendapat. Itu pendapat Isaac. Yeah. Jang? Terima kasih Isaac. Ini satu topik yang sangat menarik bagi aku lah kan. Dan kau juga yang minta sebelum ni. Benda ni kita ada segmen khas. Okay. Bukanlah. Dia import jadi 6. Atas padang ada 6 lah. Ya, atas padang ada 6. Sebenarnya macam yang Ijaz cakap lah, dia ada impact tu, aku setuju lah sebenarnya. Kalau kita tengok reaksi biasa penyokong. Apabila pasukan kebangsaan tidak perform, mereka akan katakan liga kita tidak kompetitif, tidak ni, tidak inovatif. Okay. Inovatif menyebabkan apabila liga kita tak bagus, national team kita juga tak bagus. Betul. Selalunya lah orang akan bagi reaksi macam tu. Yeah. Dan untuk menjadikan satu liga itu bagus, kita kena ada pemain import lah. 5, 6 tak ada isu bagi aku. Aku suka, macam aku ada cakap dan tweet hari tu, aku suka nak kita tengok EPL. EPL ni kita menyerujukkan lah senang. Betul. Sebab kebanyakan kita tengok Liga Inggeris kan. Macam aku tweet tu, EPL waktu diformatifkan, waktu ditubuhkan 1992, dia tak diimport. Dia ada 11 pemain import untuk semua tim tu. Ada 11 orang je yang bermain di Liga EPL. Dan tak ada star. Okay. Dan sebelum EPL ditubuhkan 92 tu, 5 tahun sebelum tu mereka di ban daripada Liga Eropah. Okay. So boleh kata Liga Inggeris pada waktu itu adalah zaman mundur. Okay. Hooligan lah, itulah inilah, dia mundur lah. Dan Inggeris pun masih lagi bermain 4-4-2. Sedangkan liga luar yang berada di Eropah yang lain tu dah maju, dah pergi, dah maju lah. Dari segi teknik permainan apa semua. Jadi waktu EPL ditubuhkan, hanya ada 11 pemain luar, foreign player yang bermain di EPL. Dan selepas beberapa tahun, diorang pun ada rules tu. Ada 4, bermula dengan 4. 95 baru tambah lagi import. Dan 99 akhirnya, aku baca di pembacaan aku lah. Sebab Eropah ni kan, kau tahu kalau kau ada sign dengan EU ke EEC ke macam tu, kau kena benarkan semua orang bermain di mana-mana, bekerja di mana-mana dalam negara Eropah kan. Akhirnya pada 99, Chelsea menjadi tim pertama turunkan 11 pemain import. Yeah. Jadi dah tak ada English player dalam tim Chelsea. Jadi
EPL tu jadi inovatif lah. Jadi berbagai lah dan jadi sedap ditengok lah. Tapi dalam masa yang sama tim England tetap tak power. Tak power. Tak menang apa-apa. Jadi tu yang kau kata jadi kan. Yes. Aku maksudnya macam tu lah. Jadi kau bersetuju lah dengan pertambahan pemain import ni? Aku bersetuju. Sebab ini bukan aku cakap, ni netizen dan rata-rata penyokong Malaysia, peminat bola sepak tempatan, diorang bangkitkan soalan yang kalau semua dah pemain import, macam mana pemain kita nak dapat minit permainan, Jang? Tapi lah masa yang sama dia orang je yang kata kita nak liga yang kompetitif. Kita nak bermain di Asia, nak layak ke Piala Dunia. nak layak ke Piala Dunia, nak liga yang kompetitif. Daripada tu sepatutnya pemain lokal. Kau push pemain lokal, macam aku cakap dalam episod yang lepas, untuk jadi kompetitif, untuk keluarkan diri jadi pemain yang hebat. Bukannya kita nak macam ni, macam mana pemain lokal nak pemain, aku nak pemain lokal juga. Tetapi dalam masa yang sama liga yang kompetitif akan menghasilkan tim kebangsaan yang sangat bagus. So balik kepada soalan aku, ada yang cakap ni sebenarnya nak tolong JDT, jadi main dekat ACL Elite. Betul ke, Jad? Untuk hal tu sebenarnya aku tak setuju. Sebab kena faham advantage ni dibagi untuk semua tim. Okey, semua tim dalam Liga Malaysia untuk Liga Super dapat ambil 9 import. Kecuali Selangor dengan JDT sebab dia orang main Asia. So dia orang boleh ambil 10 import. So bagi aku dia tak jaga JDT pun sebab maknanya semua tim dapat benda tu tapi ikut kemampuan tim. So kalau rasa macam tim tak ada duit, asyik masalah gaji, tak payahlah ambil sampai 9 import. Sebenarnya kalau ikut kadar Liga Malaysia ni, kita ambil 3-4 import pun dah boleh kompetitif dah. Dah boleh bersaing dah dengan tim lain. Cuma advantage dia kalau ambil 9 import ni, kau boleh contoh kau main 6 import, lepas tu kau boleh tukar dalam 4 import, 3 import lagi, kau tukar dengan player import lain. So kalau macam contoh kalau kau ambil 3 ke 4 import, so okey lah kau boleh bagi peluang dekat budak muda. So sebenarnya dia ikut kepada prinsip kelab tu sendiri. Prinsip kelab. Yes, prinsip kelab sama ada sebenarnya kau nak fokus apa? Kau nak fokus pergi Asia ke? Kau nak fokus pembangunan pemain muda ke? Sebenarnya setiap kelab tu kena ada visi lah. Tapi kalau kita cakap kelab ada visi, sepatutnya dia bagi tahu lah. Tapi aku susah nak jumpa kelab yang bagi tahu, Jang. Tapi kalau penyokong pula, kita nakkan lebih ramai pemain lokal, pemain tempatan yang dapat minit permainan. Kita pun nak juga pemain muda diberi minit permainan, naik ke skuad utama. Dan kita juga nak bersaing dengan JDT. So macam mana, Jang? Minta ni memang macam-macam sebenarnya kita kan. Kadang-kadang kita minta benda yang klub tak mampu nak buat juga dalam masa yang sama. Mengambil contoh, kita minta pemain muda dinaikkan ke first team. Dalam masa yang sama kita minta piala atau kejuaraan ataupun top 4. Tapi kita tak bersedia untuk kalah. Bila kalah, mengamuk. Kita tak bagi peluang langsung. Kita minta coach direhatkan, macam-macam macam itulah. Jadi sebenarnya benda tu sentiasa ada macam apa? Pergi dindong-dindong macam tu lah. Minta ni tapi dalam masa yang sama buat ni. Buat ni dalam masa yang sama minta ni, macam tu. Tapi penyokong of course lah. Jadi benda tu secara langsung memberi pressure kepada tim sebenarnya. Tim kalau tak perform kena bantai. Betul. Kalau nak perform kena ambil import. Kalau nak bagi pemain muda main, tak payah ambil import dulu. Tapi Betul. kena bantai. Jadi kalau aku berada pada manajemen, aku pun tak tahu mana tu nak ikut ni. Mungkin ni cadangan aku kepada manajemen pasukan yang selalu dihentam ni kan. Mungkin boleh ikut style Perak aku. Betul. Kau nak apa sebenarnya? Kalau kau nak kita rebut trofi, mari kita ambil 10 ke 100 ke 1000 ke pemain import kita mainkan. Tapi kalau kau nak ada pemain-pemain muda, trust the process. Itu mungkin salah satu cara lah. Ada juga, kita balik kepada topik yang pertambahan pemain import ni. Ada yang bandingkan Jad, ada yang bandingkan Liga J-League, Liga Jepun tak dibuka terus, tak ada had, tak ada kota pemain import. So adakah kau rasa Liga Malaysia ni akan menghala ke arah itu, yang kita pun nanti satu hari nanti tak akan ada kota untuk pemain import? Kita boleh ikut arah J-League tu. Tapi satu benda yang penyokong kena faham, J-League dia unlimited import. Tapi dalam J1 Liga Utama Jepun, dia limitkan 5 saja import atas padang satu masa tu. Ya. Oh, ada limit 5 je. Awak ni palatau ke awak study ni? Tak, saya memang study. Saya study punya orang. Jarang saya tak study. Okey, lepas tu kalau tangga kedua dengan tangga ketiga liga dia, J2 dan J3,
dia ada limit 4 import je. Di atas padang. Di atas padang. Pada satu tapi masa. kau nak ambil 10 ke 20 import ke, itu Suka kau punya hati. pasal. Faham. Tapi kau kena ada 4 je kalau J2 dan J3. Dan satu benda yang penyokong Malaysia kena ingat lah, dekat Jepun, national team dia, kita tengok lah, walaupun dia tak ada limit import, tapi skuad Jepun boleh pergi jauh. Boleh pergi World Cup, boleh pergi Piala Asia. Kena faham, separuh daripada national team Jepun bermain di liga luar. Adakah player-player Malaysia ni, separuh skuad dia main dekat liga luar? Tak. Itu Kalau isu pergi pun tak dapat minit permainan. Yes. Kalau pergi pun mungkin Thailand, Indonesia. Kita dah pernah pergi Portugal apa? Tapi berapa banyak minit perlawanan? Kita dah pergi Belgium. Tapi dah tak nampak sekarang. Sebenarnya macam itulah, bila EPL ditubuhkan 92, 99 baru Chelsea letakkan sebelah pemain import. Actually kalau aku tak salah, EPL dia masih limitkan untuk pemain luar pada Eropah. Eropah dia tak boleh kontrol berapa ramai, tapi luar Eropah dia boleh kontrol berapa ramai dalam satu tim. Kalau aku tak silap ataupun dia dah ubah. Tapi sebenarnya menyekat beberapa pemain, beberapa jumlah apa semua tu adalah normal praktis di mana-mana liga. Bukan apa yang kita buat ni tak ada benda pelik pun sebenarnya. Tak ada benda pelik. Tak ada benda pelik. Kita wrap up ni, kau setujulah. Tak ada isu lah 6 ke 10 ke 100 ke, tak ada isu. Tak ada isu. Sebenarnya yang isu dia ialah mampukah kau nak ambil 6. Okey. Kalau tak mampu jangan ambil. Okey. Ijat setuju? Ada setuju, ada tak setuju. Okey. Tak, dia kena pilih satu. Pilih satu sekarang. Jangan kau bagi dua macam tu, Dia lepas tu aku kena sebab fikir. saya fikir daripada set penyokong. Sebab tak semua penyokong ada pendapat yang sama. So kalau macam contoh, okey, setuju. Sebenarnya memang tak ada masalah. Kau nak ambil lah berapa import pun, itu tak ada hal. Tapi dalam masa sama kita fikir pasal national team. Kita dah lama tak ada striker utama. Kita dah nampak 3-4 tahun kita tak ada striker utama. Kita kena fikir, kita lah. Maknanya pasal bola sepak negara ni aku yang kena fikir. Dalam masa aku bekerja mencari nafkah untuk keluarga, aku still kena fikir pasal Kena pembangunan fikir. bola sepak negara. Kenapa kita polis bola sepak dunia? Okey. Sip, baik dia bagi So buat. sebab benda ni lah. Okay. Jadi kau setuju ke tak setuju? Aku nak tahu tu je. Saya Tak setuju ke tak? Setuju ke tak? okey, kalau dalam hal ni saya setuju lah. Okey, setuju. Setuju Okay. lah. Tak, sebenarnya aku pun kita wrap up, aku pun setuju. Tapi apa yang lebih penting adalah pemain muda lah, pemain lokal ni kena up their game. Kalau kau cakap, kita selalu dengar selama ni yang pemain import ni gaji mahal, dia kena main lah kan, dia kena main. Tak, kalau coach turunkan ni, kita fikir best case scenario. Coach kena turunkan pemain yang dia rasa pemain tu boleh bantu dia menang. So kalau kau tak diturunkan, maknanya tanya tu fikir sendiri. So sementara kau fikirkan jawapan tu, kita berehat sekejap. Kembali dalam babak kedua podcast Bola Sepak Bermaruah episod keempat. Aku harap korang dah ada jawapan lah untuk soalan aku sebelum kita berehat tadi. Jadi aku malas nak cakap benda tu panjang-panjang. Kita terus ke topik kita kedua hari ini. Jang, Brandon Gunn disahkan tidak lagi bersama skuad Selangor untuk saingan baru Liga Malaysia lah. Aku rasa Brandon Gunn di antara pemain yang semua orang suka. Tak ada orang benci Brandon Gunn pada aku. Tidak disambung kontraknya. Kau rasa akan bagi impact kepada Selangor bila Brandon Gunn tak ada ni? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Sebab kalau kita tengok Selangor punya page baru-baru ni pun dia ada update dah senarai pemain baru yang dia dah ambil. 3 orang kalau aku tak salah. Yes. Dan dia sebenarnya Brandon Gunn tu yang tak manis ni ialah dia lebih kurang dah contribute untuk membawa Selangor bermain di Asia. Tetapi untuk musim ni lah kan. Ya. Tetapi tidak ada pula dalam senarai, dalam perancangan Tan Cheng Ho. Faham. Jadi mungkin kalau nak kira faktor usia, aku rasa import yang dimasukkan tu pun lebih kurang lah 32 kot rasa aku, kalau aku tengok tak salah tadi umur dia. Brandon Gunn 35. Brandon Gunn 36 tahun ni dia 36. Mungkin faktor habis kontrak, tapi boleh disambung. Mungkin faktor dalam dressing room, tapi itu kita tak tahu cerita, jadi Tak tahu cerita sebenar. kita tak boleh nak ulas. Tapi adakah dia memberi impact kepada Selangor? Aku rasa tak. Aku rasa Tan Cheng Ho dia ada perancangan dia yang lebih. Aku rasa banyak tim dah buat perancangan yang baru. Dia tak akan kekalkan yang lama. Mengambil contoh JDT pun dia offload ramai player. Betul. Ramai player juga musim ni. Negeri Sembilan pun banyak. Tapi Negeri Sembilan tiap musim keluarkan pemain kan. Dengan tim pemain baru. Tapi persoalan aku mungkin
di mana Brandon Gunn lepas ni nak pergi, atau apa punca sebenar dia tidak disambung kontrak? Ijat. Kau tanya aku tanya kau. Tai chi kat kita. Kau agak kenapa Brandon Gunn tak disambung kontrak? Aku rasa faktor usia kot. Pada usia 36 susah untuk seorang pemain yang dah berusia 36 tahun untuk jadi first team player untuk mana-mana pasukan lah. Especially Liga Malaysia, sebab kalau Liga luar pun orang susah sebab dah berusia. Cuma aku rasa yang benda tu akan bagi impact sebab sepanjang Brandon Gunn beraksi dengan mana-mana pasukan, kalau dia tidak cedera, tak ada isu kesihatan, sebab kita tahu dia fight cancer 2 kali kan. Dia seorang pemain yang sangat-sangat reliable, sangat-sangat berwibawa. Kita boleh harapkan dia dah buktikan dengan dia datang dengan Sabah, kemudian pergi ke Kelantan tak silap aku, dia main juga dengan Perak, sekarang dengan Selangor. Aku rasa tak ada cerita-cerita negatif pun keluar pasal Brandon Gunn. So itu menunjukkan dia seorang yang profesional. Cuma itulah willpower tu kot. Aku rasa kalau pasukan ketinggalan ataupun pasukan perlukan sesuatu yang special, yang istimewa daripada pemain, Brandon Gunn akan step up benda tu. So Jad, aku tak jawab soalan Jang tadi, ke mana dia. Kau rasa dia akan ke mana Jad? Negeri Sembilan. Simple. Negeri Sembilan. Datuk dia orang sini. Yes. Selangor Negeri Sembilan tak jauh sebelah. Tapi hari tu kau cakap kau nak Negeri Sembilan mainkan, nak dapat pemain muda lah. Apa, kenapa nak ambil Brandon Gunn? Kita perlukan player muda dan kita perlukan seorang pemimpin. Aku paling menolak idea tu lah. Perlukan pemain muda dan seorang pemimpin. Kenapa Jang? Kenapa kau tak setuju? Dalam padang dia tak ada tua muda. Dalam padang dia, kalau kau tim profesional, dia tak ada tua muda, dia tak ada kawan, dia tak ada ni apa semua, tak ada. Kau main bola seperti yang dia kendaki. Faham. Tapi kalau contoh tim tengah ketinggalan, dia perlukan seorang untuk positifkan balik benda tu. Kalau seorang tu tak positif kan, macam mana jadi dia? Ya, sebab tu kita kena ambil seorang yang betul-betul boleh positifkan benda tu. Yelah, pada waktu itu dia tak positif kan. Kita sembang kalau kemungkinan ada banyak. So mungkin apa yang Jan cakap tadi, itu salah satu kemungkinan. Kalau kemungkinan dia boleh buat positif ke tim, kita tak tahu. Tapi kalau positif bagus. Kalau dia tidak membawa, dekat situ aku nampak dia akan berimpact kepada dia punya credibility juga. Jadi that's why sebab aku dah tengok Negeri Sembilan sebelum ni pernah buat benda tu. Betul. Contohnya mengambil Nur Hafiz zaman ni Misbah pada usia yang ni kan. Dia memang dalam, tapi kalau dia tidak berjaya, orang penyokong akan marah dia balik. Aku tak suka benda tu. Dia tak sepatutnya kena kecaman. Kita orang backing kita orang backing jangan band-band kita orang lah. Kita jiran TTJ. Okay, yang aku nampak kalau kita tengok musim ni, antara pemain yang beraksi bersama dengan Brandon Gunn di bahagian tengah tu, Mukhairi Ajmal antaranya. Ada seorang lagi pemain import dia, aku tak ingat nama dia. Bukan Rawat dia, seorang lagi. Oh, yang seorang defensive midfield tu. Sorry lah Selangor, saya tak ingat sangat nama pemain awak sebab di Selangor. kami cuma ingat pemain pasukan yang ada stadium je. Betul. Aku rasa Mukhairi Ajmal akan dapat lebih minit permainan lepas ni. Tapi apa-apa pun kita harap Brandon Gunn, aku harap kalau boleh Brandon Gunn tidak keluar daripada saingan Liga Malaysia, sebab Brandon Gunn ni memang pemain yang aku minat lah. Tom pun kalau kita cakap pasal Brandon Gunn je, Tom pun senyum, suka. Tak apa pun dia suka, tak tahu. Apa Pasukan pilihan kau untuk Brandon Gunn? Selain Sabah FC. Selain Sabah, kalau dalam Liga Malaysia lah. Kedah, kita jahanamkan Kedah lagi. Aku rasa dia akan pergi Sabah. Aku pergi Australia kot. Tak tahu dia balik Australia. Ada rumus, tak tahulah, ada orang update dekat Wikipedia dia. Liga Australia. So kita tunggulah, kita tunggu keputusan. Tapi mungkin dia balik Australia, tak tahu. Tapi kita ucapkan all the best untuk Brandon Gunn. Harap-harapnya everything goes well for you. Thanks for your services in Malaysian League and for the national team lah. Thank you very much. Still young, can go far. Yes. Survivor, fighter. Okay, kita ke perbualan terakhir lah kot. Aku dah cakap tadi, selain Selangor ada satu lagi pasukan yang kita akan bincangkan, iaitu home team untuk Ultrajang, Negeri Sembilan FC. Ijat, semua sedia maklum. Ya, Kit. Semua sedia maklum yang Negeri Sembilan berdepan isu gaji dan pengurusan baru.
aku cakap pengurusan baru nanti takut ada orang trigger cakap Betul. CEO je yang bertukar, orang lain semua sama. Tetapi kita mungkin tahu lebih sedikit lah kot kan. Betul. Jadi pengurusan baru dah cakap akan jelaskan semua itulah. Tapi baru-baru ni viral sekali lagi. Yes. Dia cakap gaji masih belum dilunaskan, yang tunggakan ni semua. Pendapat kau, Jad? Dia pengurusan baru ambil bulan 1 ni. Baru ambil alih Negeri Sembilan FC tahun ni. So memanglah betul player perlu bagi masa untuk pengurusan baru untuk settlekan masalah gaji ni. Tapi apa yang patut management buat satu statement. Jangan biarkan orang tergantung macam tu. So kalau contoh kau boleh berjanji bulan 2 atau bulan 3, bagi satu garanti lah. Kita kalau tak dapat gaji pun kita marah. Ini kan diorang dah tak dapat 2, 3, 4 bulan dengan belum tentu ada klub lagi tahun ni. Player-player main tahun lepas belum tentu ada klub tahun ni. So paling tidak make a statement, bagi tahu jaminan bila nak bayar. Jangan senyap. Bila senyap banyak spekulasi. Begitu tepat sekali. Begitu tepat. Memang begitu tepat sekali apa yang Isaac katakan tadi. Okey Jang, aku rasa info ni sampai ketika itu aku dengan kau. Menurut maklumat yang kita dapat, duit dah ada belum turun. Duit dah ada tapi belum turun. Apa komen kau? Apa yang susah sangat duit tu nak turun? Birokrasi. Bukan senang. Sebenarnya macam katalah aku dapat maklumat ni mungkin daripada somebody daripada kita punya kawan yang kita lepak minum kan. Kalau katalah kerajaan ada inject satu Sum of money lah. Sum of money kepada, adakah kerajaan tu perlukan persetujuan dalam mana-mana mungkin dalam dewan contohnya mengatakan kita ada menyumbang sebanyak ni kepada, atau tak perlu persetujuan, ataupun macam mana aku nak kata, contohnya kerajaan ada kalau tak black and white sebenarnya? Black and white mengatakan tahun ni kita nak berbelanja 10 juta kepada pasukan negeri, and then adakah orang dalam dewan tu bersetuju, atau adakah pembangkang memantah? Sebab itu adalah wang kerajaan negeri. Contohnya kau nak belanjakan wang kerajaan negeri, perlukah ada audit, perlu dia audit atau tidak, macam-macam. Kalau ikut prosedur tu memang dia akan go through banyak benda lah. Tak semudah tu kau nak spend banyak wang untuk bayar pada pemain, dan dianya adalah sebuah syarikat sendirian berhad. Dianya satu benda yang perlu dilakukan dengan berhati-hati. Tak boleh engkau suka hati spend money macam tu. Betul. So aku faham management mungkin kena berhati-hati sebenarnya. Dia akan bayar. Aku rasa rekod kita Negeri Sembilan tak pernah tak bayar lah. Ini first time. Ini first time. Masalah Dan besar bagi aku kena bagi peluang kepada CEO dan juga manajemen baru untuk lakukan benda itulah. Betul. Dan kepada pemain, aku rasa kalau dah bayar nanti pun tolonglah update kepada penyokong. Mengatakan dah bayar. Jangan senyap ya. Jangan waktu nak minta duit tu minta penyokong, bagi tahu penyokong. Tapi bila dah dapat, Senyap. tak bagi tahu pula dekat penyokong. Ais kosong pun tak dapat. Jangan, aku setuju je apa yang Isaac cakap, apa yang Jan cakap, tapi yang bila balik kepada pemain tu mungkin kau cakap aku tak ada hak tu, tapi ni pendapat aku lah. Jangan bila perlu pemain semua pemain, bukan pemain ni sebenarnya, semua pemain. Jangan bila kau dah terduduk dan terdesak baru kau kembali cari penyokong lah. Tidak. Aku rasa rata-rata yang masih mengikuti bola sepak Malaysia sekarang ni memang die hard fans. 10, 15 tahun, 20 tahun dah tengok, dah masak dengan scene bola sepak Malaysia. Jangan kau tunggang penyokong-penyokong ni lagi. Penyokong ni dah puas ditipu dan diherdik, dicaci, dihina kebijaksanaan penyokong ni. Janganlah kau pun sama buat. Dan apabila ada kalanya penyokong minta lebih daripada pemain, contohnya beraksi dengan lebih baik, beraksi dengan habis-habisan, ayat-ayat yang dikeluarkan contohnya, kalau kau tiada kau main sendiri. Tidaklah, bukan macam tu. Bukan macam tu cara dia. So kalau time susah kau datang minta tolong penyokong, time senang kau kena bersama penyokong. Alright? Ni nampak macam tegas, tetapi aku sendiri dah rasa benda-benda ni. Time nak minta tolong bukan main kau. Bukan main. Kecil hati. Kita orang ni, penyokong ni manusia biasa tau. Penyokong ni manusia biasa B40 yang gaji tak sebesar korang. So have some respect and have some empathy. Emosi sekejap. Minta maaf. Aku cakap benda yang betul je. Jad, ada dengar apa-apa perkembangan terbaru ke pasal Negeri Sembilan untuk saingan musim terbaru ni? Kalau ikut 2-3 hari ni lah tengok dekat Facebook lah, katanya ada pemain Jepun nak datang Negeri Sembilan. Pemain? Jap. Okey. Pemain Jepun.
Tak, ni kau serius ke betul-betul? Tak, serius. Serius ha? Pemain Jepun, kelahiran Jepun kan? Tak, player bukan player berasal daripada Jepun. Okey. Bruno Suzuki sekali lagi. No. Dah, dia rasa dengan PDRM. Mungkin Zion Suzuki? Oh tak. Oh. Tak kenal lah Zion Suzuki kan. Tahu. Okey. Ah. Siapa Saya ni? dapat info. Ada pemain Jepun yang DM IG fanpage Ini Okay. fanpage. Okay. DM fanpage. Ada satu fanpage ni dan dia melaporkan kepada saya lah kan. Dia kata dia berminat untuk main Negeri Sembilan. Tapi saya tak faham macam kenapa kau cari fanpage? Kau pergi cari NSFC lah. Kita orang penyokong bukan ejen. Kalau kau dapat Kita orang maknanya dia bagi kat kau ke? taklah macam dia tujukan untuk Berterus terang, dia page siapa mana tu? Page mana tu? Saya tak boleh betul terang. Saya kena menjagalah credibility saksi saya. Informer saya ni saya kena jaga. Okey. Dia itulah kenapa kau nak kena cari fanpage ni. Kalau kau confirm is confirm lah. Dia ayat dia tu. Saya baca screenshot tu. Ayat dia macam kalau di Melayu kan lah kan. Dia macam minta tolong cakap dengan NSFC, aku nak main untuk NSFC. Oh, macam tu. Kenapa macam tu? Lepas tu kalau contohlah lepas tu kelab penyokong tu push dekat NSFC. Lepas tu andai katalah NSFC layan, NSFC dapat kontrak. Penyokong dapat apa? Zero. Kau dapat kontrak. Jadi kalau benda tu berlaku ni aku just nak berspekulasi kalau benda tu berlaku pada waktu sekarang 2024 entah apakah agaknya cara pemain nak dapatkan pasukan 10, 15, 20 tahun yang lepas. Kan? Betul. Begitu mudah, hanya kita perlu propose je nama pemain. Mungkin dah jadi budaya ke Jang sebelum ni? Budaya sebelum ni selalunya saya kenal jurulatih tu ada pilihan pemain dia macam tu lah. Dan juga management kenal ejen tu menjanjikan sesuatu dan dia lantik dan dia pilih pemain tu lah. Aku tak ada nak soroknya. Okay. Lepas tu untuk Negeri Sembilan musim ni aku dapat berita jugalah mengatakan pemain average pemain muda-muda lah. Mungkin 25-26 tahun punya average umur lah. Okey lah tu kalau compare dengan tahun lepas jauh beza tu. Tahun lepas ada yang dah nak keluar ke WSP. Tak. Saya nak tanya senang betul Atrajang dapat info. Atrajang ni kerja dengan NSFC ke? Kami dibayar kami dibayar oleh banyak pasukan untuk membekalkan maklumat-maklumat ni. Kami dibayar. Sebenarnya boleh tanya ChatGPT. ChatGPT. Okeylah, sebelum banyak lagi aib yang terbongkar, banyak lagi perkara-perkara panas yang kita tak sepatut cakap, Jang cakap. Kita pun dah masuk waktu kecederaan. So terima kasih kerana menyokong, menonton, mendengar podcast Bola Sepak Bermaruah di episod 4. Sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa follow, subscribe, like, share, komen di Facebook Altrajang. Altrajang ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada YouTube. YouTube tu tolong naikkan sikit subscriber kita orang. Alhamdulillah. Altrajang TV. YouTube Altrajang TV. Alhamdulillah sekarang ni dah naik berbanding dengan sebelum ni. Kami happy. Tapi kami harapkan lebih banyak sokongan. Itu je lah. Sekali lagi aku cakapkan terima kasih kerana mendengar. Dan aku terpaksa cakap macam ni sebab tadi Jang dah hampir membongkar semua rahsia bola sepak Liga Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jumpa next episode. Assalamualaikum.